Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam 5 minit belajar Al-Quran bersama Ustaz Abel. Baik tuan-puan, ramai yang bertanya kenapa dalam surah Al-Fatihah kita perlu bunyikan Alhamdu pada ayat yang kedua. Kalau kita biasa tengok, Alhamdu tidak ada baris pada ayat yang pertama. Alhamdu tidak ada baris. Kenapa kita perlu bunyikan Alhamdu? Kenapa tak bunyi Ilhamdu, Ulhamdu? Ataupun contoh yang lain, ayat ke-6 surah Al-Fatihah, Ihdinas sirah, kenapa tak baca Uhdinas sirah? Kenapa tak baca Ahdinas sirah? Kalau tuan-puan nak tahu, inilah sebagai hamzah wasal. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita tengok. Okey, apa yang kita nak tahu hari ni ialah hamzah wasal, di mana Alhamdu. Kenapa bunyi Alhamdu? Okey, first, dia ada 3 bunyi. First, satu A, ataupun yang kedua U, ataupun yang ketiga I. Okey, first, kenapa kita bunyi A? Kita cari dulu kenapa bunyi A. Nak bunyi A ni macam mana? Macam tu lebih kurang. Nak bunyi A, dia perlu ada alif lam dekat depan dia. Tak kira lah lam tu hidup ke mati, janji ada alif lam. Ingat, ada alif lam, kita kena bunyi A. Okey, yang kedua, kita nak bunyikan dia I. Syarat dia, huruf yang ketiga, baris atas ataupun bawah. Automatik kita akan bunyi I. Macam Ihdinas sirah kan. Kira, daripada alif, daripada Ihdina tu ada alif, Ha tu nombor 2, huruf yang kedua, Da tu huruf yang ketiga. Tengok Da tu huruf ketiga, baris atas atau bawah. So, kita kena bunyi dia Ihdina. Kalaulah baris, contoh ini contoh, huruf yang ketiga Ihdina tu baris depan, so kita akan bunyikan di depan dia U. Itulah bunyinya. Okey, kalau nak tahu lebih detail lagi, saya akan tunjukkan secara bertulis kepada tuan-puan untuk lebih faham dengan mendalam. Jom. Baik tuan-puan, ini ialah formula untuk meletakkan sama ada A, I, U di depan jika tidak ada bacaan di depan macam Alhamdulillah kan. Okey, first kita tengok yang pertama dulu. Kita tengok jika tak ada, jika dia tak ada baris depan, dekat depan tu tak ada apa bunyi. So kita tengok first, ada tak alif lam? Jika ada alif lam, kita mesti bunyi dia A. Ini formula dia, kita kena ingat. Kalau boleh tulis ataupun ingat yang ni lah. Okey, ada alif lam macam Alhamdu dekat Alhamdulillah tu ada alif lam, kita kena bunyi A. Okey, yang kedua, macam mana kita nak bunyi dia kan? Bunyi dia I. Okey, kita first macam Ihdinas sirah. Ihdinas sirah, kita tengok huruf yang ketiga Ihdinas sirah tu. Huruf yang ketiga dia baris bawah ke atas ataupun bawah? Okey, dekat Dina tu di baris bawah. Da tu baris bawah baris bawah. So kita kena bunyi dia I. Ataupun contoh yang lain, contohlah kalau Da tu baris atas pun sama, kita akan bunyi I. Okey, depan, macam mana kita nak bunyi dia depan? Bunyi dhammah. Huruf ketiga mestilah sama huruf ketiga. So kita kena bunyi dengan U. Okey, mari saya tunjukkan contoh dalam Al-Quran. Okay, tuan-puan, ini contoh saya tunjukkan macam mana nak bunyi dia. Okey, first saya tunjuk dalam surah Al-Fatihah. Tengok, Alhamdu. Ada tak bunyi? Ada bunyi tak kat sini? Tak ada baris kan? Atas pun tak ada, bawah pun tak ada, depan pun tak ada. So macam mana kita nak bunyi ni? Macam saya cakap tadi, kita kena tengok dia ada alif lam ke tak. First, kita tengok dia alif lam ada tak. Kalau ada alif lam, ini formula. Ini formula dia. Ingat, alif lam. So automatik kita akan bunyi dia A. Okey Okey, yang kedua, Ihdina. Kenapa kita bunyi dia Ihdina? Kenapa kita tak bunyi Uhdina? Ahdina. Okey, kalau nak bunyi Ahdina, ingat kena ada alif lam. Dekat sini tak ada alif lam kan. So A kita buang. A tak akan bunyi dah sebab dia tak ada alif lam. I ataupun U je. Okey, lepas tu kita tengok baris huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Alif satu huruf, Ha satu huruf, Da satu huruf. Tengok baris dia di bawah kan. Huruf dia di bawah. So automatik dia kena baca I. Ataupun naik, kalaulah contoh ni contoh. Kalau baris atas pun kita baca I. Okey, faham Okey, yang ketiga U. Ni contoh surah As-Saffat. Cuba buka Al-Quran. Dalam Quran surah As-Saffat ayat yang ke-22. Okey, kita tengok huruf yang ketiga Okey,
Kat sini ada alif lam tak? Tak ada alif lam kan? Kalau tak ada alif lam, automatik A tak akan dapat bunyi. Tak akan menerima bunyi A. I ataupun U je. I ataupun U. Kat sini kita kira sama-sama. 1, 2, 3. Alif satu huruf, Ha satu huruf, Shin satu huruf. Okey, tengok baris dia. Baris bawah ke atas ataupun depan. Okey, dekat sini ada depan. Nampak Okey, automatik dia kena bunyi U di depan. Okey. Baik tuan-puan, sekarang tuan-puan telah mengetahuinya dengan lebih terang dan lebih macam katakan detail lah. Okey, tuan-puan lepas ni jangan buat silap lagi. Bila jumpa je macam tu saya cakap tadi, jangan baca A je semua. Ada syarat dia. Tengok macam saya cakap tadi kan, ada alif lam. Syarat nak baca A tu mesti kena ada alif lam. Okey, nak baca I mesti baris yang ketiga dia, huruf yang ketiga baris atas atau bawah. I, kalau baca U macam sama kan. Okey, macam tu tuan-puan dah faham. Itu formula dia. Tuan-puan kena tulis lah kalau boleh dalam kertas ke, bila nak baca Quran tengok tak ada baris dekat depan tu, tuan-puan cuba rujuk dalam kertas yang tuan-puan tulis tu. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung kepada siri seterusnya dalam 5 minit belajar Al-Quran bersama Ustaz Abel. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye.